Hai, saya Kurniati Albina, 266486. Hai, saya Muhammad Aidil bin Hamizan, 281805 dan kami akan membentangkan topik Theory of Planned Behavior. Teori akal mengatakan bahawa niat adalah peramal tingkah laku yang sangat terbaik. Faktor ini menunjukkan bahawa jika kita merancang untuk melakukan sesuatu, maka kita lebih cenderung untuk melakukannya. Pada akhir pembentangan, kami berharap anda dapat memahami tentang intention yang berbeza mengikut Theory of Planned Behavior ini. Kami juga akan memberi beberapa contoh teori yang membantu anda untuk lebih mengenali teori ini untuk digunakan dalam kehidupan harian kita. Terdapat 3 proses Theory of Planned Behavior. Yang pertama ialah behavior attitude, yang kedua subjective norms dan yang terakhir ialah perceived behavioral control. Number 1, behavior attitude. Sikap ini berkaitan dengan bagaimana seseorang itu berpikir dan merasai tingkah laku tersebut. Terdapat beberapa aspek yang berbeza, yaitu affective attitude dan instrumental attitude. Affective attitude adalah sama ada seseorang itu percaya bahwa tingkah laku itu menyeronokkan ataupun tidak. Instrumental pula merujuk kepada sama ada tingkah laku itu dipercayai memberi manfaat atau mendatangkan keburukan. Seterusnya, subjective norms yang berkaitan dengan sokongan sama ada mendapat galakan ataupun tidak oleh keluarga, kawan, ataupun dokter. Sikap yang berbeza, yaitu injunctive norms dan descriptive norms. Baiklah, injunctive norms merujuk kepada adakah tingkah laku seseorang itu didorong oleh orang lain. Descriptive norms pula merujuk kepada adakah orang lain dalam kumpulan sosial itu terlibat melakukan tingkah laku yang sama ataupun tidak. Seterusnya ialah perceived behavioral control. Menurut psikologi sukan, kawalan adalah pemboleh ubah yang penting dalam teori of planned behavior sejauh mana seseorang itu dapat merasai kebolehan dan keyakinan terhadap tingkah laku yang dihasilkan oleh tingkah laku tersebut. Ini dapat dihubungkan dengan kemampuan untuk mengatasi cabaran ataupun rintangan. Mari kita lihat topik ini secara keseluruhannya. Menyatakan bahawa apabila seseorang dapat merasakan aktiviti itu bermanfaat dan mendapat sokongan kumpulan sosial dan orang lain yang terlibat dalam tingkah laku yang sama, akhirnya merasakan bahawa mereka mempunyai kemampuan untuk melakukannya, malah membentuk niat yang teguh cenderung terlibat dalam aktiviti. Baiklah, mari kita lihat contohnya pula. Dia tidak menikmati senaman yang mencerminkan sikapnya yang efektif, tetapi dia tahu mendatangkan manfaat untuk kesihatannya. Dia juga mengakui risiko yang bakal terjadi jika tidak melakukan senaman seperti terkena serangan jantung. Dan ini mencerminkan kesamaran mengenai sikap instrumentalnya dan sikap ini tidak akan dapat menimbulkan semangat yang teguh. Seperti yang kita lihat bahawa rakannya memberi dorongan untuk dia melakukan aktiviti tersebut yang dapat meningkatkan kesihatannya. Ini adalah subjektif norm yang dibincangkan tadi, baik rakannya maupun doktor. Ini mungkin dapat mengurangkan kesan norma sosial terhadap niatnya dan dia amat menghargainya. Dia mempunyai persepsi yang rendah terhadap kawalan tingkah laku dengan sedikit keyakinan terhadap kemampuannya untuk berolahraga. Ini mungkin menjadi penghalang baginya dan dia juga kurang yakin untuk menunjukkan bentuk badannya di khalayak ramai. Kesimpulannya, secara keseluruhannya niatnya untuk melakukan aktiviti dan menghadiri aktiviti sukan agak kurang berkeyakinan tetapi dia bersikap positif. Sekian daripada kami dan terima kasih kerana menonton dan jangan lupa untuk tekan button subscribe ya guys.